Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Saudara para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan sambung lagi kisah Kumantong yang datangnya daripada karya Larry Raphael ataupun Harry Jas. Kali ini adalah kisah Kumantong bahagian ke-8. Sudah 2 bulan sejak kehilangan Syakaron yang hanyut lenyap di bawah arus sungai yang deras ketika kejadian banjir besar tempoh hari. Kehilangan 2 ahli keluarga Supuruk adalah pukulan yang maha dahsyat bagi Catri. Kesihatan Ibu Catri pula merosot sejak kebelakangan ini dan kakaknya Sampri dibawa pengawasan rapi rumah sakit jiwa kerana berkeadaan tidak waras dan sering melakukan perangai yang aneh-aneh. Bagi Catri, ini merupakan ujian berat yang harus ditempuhinya. Dengan jiwa yang tersiksa dan penuh berat hati, dia bangun dan menghibur hatinya dengan kata-kata semangat. Walaupun semuanya itu terasa pahit umpama hempedu. Hubungan baiknya dengan Tami pula semakin rapat. Tami acap kali bertanyakan kabar akan keadaan Catri dan selalu memberikan kata-kata semangat kepada dia. Tanpa Catri menyadari, musuh sebenar keluarganya kini cuma berlegar-legar di sekitarnya saja. Setiap petang, sebelum pulang rumah, dia akan singgah di sebuah kedai makan. Kedai makan berhampiran di hospital di mana Tami bekerja. Mereka akan makan bersama dan selalunya Tami ada membawa makanan spesial untuk Catri yang dimasaknya di rumah sebelum ke tempat kerja. Makanan itu cuma perlu dipanaskan saja dan masakan Tami rata-rata amat disukai oleh Catri. Tami dengan licik menggunakan ramuan khas yang ayahnya cipta dan ramuan itu dimasukkan ke dalam masakan Catri. Dijampi serapah dan hanya Catri boleh mencubanya. Ini satu muslihat besar Tami dan ayahnya si Ratuk, supaya kuasa sihir mereka perlahan-lahan masuk dan menguasai akal fikiran Catri yang naif. Lama-kelamaan, perlahan-lahan, perasaan sayang makin menebal di dalam hati Catri. Kasihnya terhadap Catri amat luar biasa. Tidak seperti kekasihnya Shana. Dia merasakan kegairahan dan hangatnya bercinta terhadap Tami. Sudah 5 bulan berlalu. Akhirnya, Catri memutuskan untuk berkahwin dengan Tami, gadis yang amat dia cintai. Perkara ini
merupakan kegembiraan tak terperi yang luar biasa bagi ayah Tami, si Siratuk. Inilah impian besar mereka, merampas harta dan kekayaan keluarga jutawan ulung Altisupuruk. Sudah tentu mereka telah hampir berjaya setelah sekian lama merancang lakonan ini dengan teliti. Namun, tanpa Siratuk sedari, yang Tami juga telah benar-benar jatuh cinta terhadap Catri. Ini di luar jangkaan Siratuk, kerana untuk menang, Tami tidak boleh mencintai musuhnya. Lagi-lagi keluarga Supuruk yang menyebabkan maruah mereka tercalar. Perkahwinan antara Catri dan Tami akan berlangsung tidak lama lagi. Dan berita mengenainya sampai ke pengetahuan Shana. Dengan rasa amat terkejut, Shana meraung menangis hibah ketika dimaklumkan yang Catri akan bakal berkahwin dengan wanita pilihan hatinya. Shana mengambil cuti, menangis berhari-hari kerana tidak percaya yang Catri mengkhianati cinta suci mereka sejak di kolej lagi. Dia merasa putus asa dan sedih. Perasaannya berbaur-baur. Ada yang marah, ada kecewa, bahkan benci. Di rumah Agam, Catri dan Tami sedang berbincang dengan pakar perunding perkahwinan untuk mencipta tema persandingan dan perkahwinan mereka pada bulan hadapan. Catri telah menampah sebuah butik pakar perundingan kahwin dengan pakej yang luar biasa mahalnya. Semasa berbincang itu, keadaan dipenuhi hilayan ketawa dan senyuman manis antara sepasang kekasih muda ini. Tim pakar perunding mencadangkan majlis yang grand di tepi laut sambil dihiasi banyak hiasan bunga yang harum dan segar. Ketika mereka berbincang itu, tiba-tiba Makcik Pang masuk ke dalam dengan wajah cemas. Dia segera menemui Catri dan berkata yang ada tetamu mahu menemuinya di luar rumah. Tami dengan signal tangan melambai keluar, memberi peringatan pada Makcik Pang yang Catri tidak akan menemui sesiapa pun selain tim pakar butik terkenal untuk merundingkan acara perkahwinan yang gilang gemilang. Sombong sekali si Tami ini kan. Makcik Pang keluar dan masuk semula dengan wajah cemas. Catri, ini hal mustahak. Catri kena jumpa dengan tetamu ini. Makcik Pang kemudian dia cuba keluar dari ruang perbincangan. Dan Tami dengan wajah geram mencabik bibirnya dan memerhatikan Makcik Pang dengan pandangan tajam. Kaki itu tanpa segan melangkah masuk ke dalam rumah. Para pembantu rumah terkejut dan memberi hormat. Makcik Pang juga terkejut dan membuat tanda hormat ala Thai. Dia menyembah dan berdiam diri. Catri dan Tami segera keluar. Apabila baru saja dia muncul bersama Tami, dia tergamam. Kakinya kaku. Demikian juga Tami menggigil ketakutan. Tok Guru Long Sri Samanyuka masuk bersama anak didiknya. Dia berjalan dengan tenang namun tegas dan menghampiri Catri yang tergamam memandangnya. Dengan cepat, Tami bersembunyi di belakang Catri dan memegang baju Catri ketakutan. Dia melihat seorang laki-laki tua yang bercahaya dan beraura singa dan
bila-bila masa saja siap membahamnya sebentar lagi. Tok Guru, apa hajat Tok datang ke sini? Chatri tergugup bertanya hajat kedatangan Tok Guru secara tiba-tiba ke rumah mereka. Tok Guru memandang mata Chatri. Apa yang benar cuma satu ilusi. Apa yang nyata adalah maya. Gunalah mata hati. Lihat lebih dalam di sebalik keindahan. Mereput wajah buruk yang dingin. Para Samitai memiliki satu perangai di mana mereka tidak menggunakan ayat terus untuk berkomunikasi. Apatah lagi jika ayat itu didasari ilham yang mencurah. Mereka berlapik menggunakan ayat semasa mengajar atau semasa berbual. Tok Guru pasti datang memberkati kami, bukan? Dengan nada gugup, Chatri melontar pertanyaan. Mata Tok Guru tidak lekang memandang Chatri dengan pandangan tajam. Dia kemudiannya memahati Tami. Tami benar-benar ketakutan. Singa lapar itu memandang terus padanya. Dalam hatinya berbisik, "Ayah, ayah." Dan seperti mahu menangis. Long Sri Samanyuka mendekati Chatri dengan wajah yang tenang. Dia menggunakan belakang tapak tangan kanannya dan menyapu sekali pipi kiri Chatri. Dia berjalan pusing dan berhenti seketika. Tok Guru berkata, "Lihatlah, tiada ada yang indah di dunia ini, melainkan palsu dan duka." Dia terus berjalan dan terus berlalu keluar dari rumah itu. Tok Guru dan anak muridnya kemudian menghilang di celah-celah pagar rumah. Kerana traumatik yang melanda, Chatri membawa keluar Tami yang menggigil berpergian dari rumah agam mereka. Tami membungkusi mukanya dengan selendang hitam dan memohon segera dihantarkan pulang ke kondo mewahnya. Kerana mengasihi Tami yang kelelahan dan tampak begitu takut tanpa penyebab, Chatri memandu laju untuk membawa Tami kembali ke rumahnya. Semasa memandu itu, Tami duduk diam di samping Chatri dan tertidur. Dan Chatri pula asyik terngiang-ngiang suara Tok Guru. "Lihatlah, tiada ada yang indah di dunia ini melainkan palsu dan duka." Chatri memperlahankan kereta kerana mendengar suara dengkuran Tami. Dia cuma memperbaiki posisi tidur Tami yang kelelahan sebelum tiba-tiba terperanjat. Di sebalik kain selendang yang menutupi wajah Tami, dia terdapat wajah hodoh pucat dan kering. Tanpa melengahkan masa, Chatri terus menghidupkan enjin kereta dan menekan pedal minyak dan memencut laju. Hatinya berdebar-debar. Tami tidak lagi cantik di matanya. Tami adalah nenek kebayan yang hodoh dan menakutkan. Kereta tersirit jatuh, berpusing 10 kali dan terjunam ke arah jurang kerana panik. Chatri menyebabkan kemalangan yang membabitkan dia dengan Tami. Ketika membuka mata, dia melihat ada orang turun dan berusaha membuka pintu hadapan mereka. Tami terperosok ke dalam, manakala Chatri tersepit antara cermin depan kereta yang telah remuk semasa kereta bergulik jatuh dari arung bukit yang tinggi. Mereka sampai dikejarkan ke hospital, diberi bantuan CPR dan injection. Darah mencurah jatuh bercucuran.
Chatri bergelut dengan nyawa antara hidup atau mati, dan Tami maut serta merta. Kita akan bersambung ke Kumantong yang ke-9 pada masa akan datang. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.